Tadi kita semua mendengar ucapan belanjawan 2025 yang telah dibentangkan, dan seperti mana kita tahu, setiap kali pembentangan belanjawan ramai yang tertunggu-tunggu dalam konteks rakyat di luar sana, penganalisa ekonomi, penganalisa pasaran, pelabur ingin melihat apakah kerangka ekonomi Malaysia untuk tempoh jangka masa pendek 2025 dan ke mana kerajaan hendak bawa ekonomi Malaysia pada tahun 2025. Selepas kita duduk dengar ucapan selama hampir 2 jam setengah, kita lihat bahawa tidak ada satu kerangka yang jelas dan strategi yang jelas berkaitan dengan ekonomi Malaysia bagi tahun 2025. Ada disebut sedikit data-data ekonomi, tapi bagaimanakah negara hendak dipacu dan apakah kerangka besar dalam konteks struktur ataupun strategi ekonomi yang hendak dilaksanakan pada tahun 2025. Apa yang lebih menyukarkan bagi pelbagai pihak di luar sana, khususnya pelabur dan juga penganalisa pasaran, adalah perincian tentang beberapa perkara penting yang disebut di dalam belanjawan tadi yang tidak ada maklumat lanjut mengenainya. Saya bagi contoh, SST. Dikatakan SST akan meningkat, akan ditingkatkan bagi skop-skop tertentu, akan diperluaskan skopnya, tapi di mana perinciannya? Di mana perinciannya? Jadi kalau kita sediakan bajet tanpa perincian, berapa sebenarnya hasil yang akan dikutip oleh kerajaan daripada perluasan skop SST ini? Berapa persen yang akan dinaikkan SST? Bidang mana yang akan dikenakan SST? Jadi perincian ini tidak ada. Jadi sektor di luar sana akan tertanya-tanya ke mana sebenarnya kerajaan hendak bawa ekonomi Malaysia ini dalam konteks percukaian, khususnya SST. Perkara ini berlaku dalam bajet 2024 yang lalu. Kami telah bangkitkan berkaitan ralat dalam buku bajet, khususnya berkaitan dengan hasil kerajaan daripada SST ini. Jadi sebab itu, di luar sana mereka memerlukan kepastian. Kita tidak boleh letakkan pemain pasaran dan pelabur ini dalam keadaan tidak tentu. Mereka perlu menyediakan belanjawan mereka juga untuk tahun 2025. Banyak mana naik SST. Kita tidak mahu seperti mana tahun 2024 ini apabila SST untuk sektor logistik sebagai contoh, daripada kosong diperluaskan pada sektor logistik naik hingga 6%, maka kesan bertingkat dalam sektor logistik ini cukup besar dan kesannya masih ada sehingga ke hari ini. Jadi sebab itu adalah amat penting kerajaan perlu beri perincian, jelaskan apakah sebenarnya kenaikan SST ini dan skop perluasannya ke mana. Jadi sekurang-kurangnya di luar sana bukan saja rakyat umum tetapi mereka yang terlibat dalam bidang industri mengetahuinya dengan lebih lanjut. Yang kedua sebagai contoh adalah berkaitan dengan subsidi bersasar bagi petrol. Disebut bahawa akan dilaksanakan subsidi bersasar bagi petrol, tapi tidak dinyatakan apa sebenarnya nak dilaksanakan. Jadi kalau dalam konteks ini tadi hasil SST hasil ini tak jelas. Berapa persen skopnya, berapa persen kadarnya, skopnya diperluaskan ke bidang mana, sektor mana dan berapa sebenarnya hasil pada kerajaan. Perkara ini sepatutnya dah dimasukkan dalam belanjawan kerana itulah kiraan hasil kerajaan. Begitu juga dengan subsidi. Kenapa tidak dijelaskan berapakah penjimatan sebenarnya? Disebut tadi nanti ada jimat orang asing, T20, T15 dan sebagainya. Tetapi apakah sebenarnya penjimatan kepada kerajaan? Kerana sepatutnya perkara ini dah masuk dalam buku bajet dalam konteks penjimatan subsidi. Jadi kerajaan tak boleh sebut secara umum begitu sahaja. Ini merupakan belanjawan. Ramai yang menunggu-nunggu kerajaan memberi satu belanjawan yang jelas dalam kerangka yang dapat difahami dan dapat dianalisa oleh semua pihak dengan lebih mendalam. Itu sebahagian saja ya. Jadi saya tak nak komen lanjut berkaitan dengan perkara-perkara yang lebih mendalam kerana saya perlu masa untuk memperincikan perkara-perkara dalam buku bajet ini.